أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أمين. فأما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas keizinan daripada Allah kita direzekikan lagi pada hari yang sangat baik ini, pada hari yang Saban Rabu kita bertemu atas dasar mencintai baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kita sama-sama mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah pun membaca kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, dan alhamdulillah dengan cadangan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhdi Aziz, alhamdulillah kita dapat mempelajari kitab ini. Dan sedar tak sedar para hadirin yang dirahmati Allah, daripada minggu ke minggu Allah Subhanahu Wa Taala telah merezekikan kita untuk terus berada dalam majlis ini, dan kali ini kita berada pada majlis yang ke-16 ya. Mungkin kitab ini akan majlisnya saya pun tak tahu akan berapa kali, mungkin 60 kali ya. Tapi kita rasa sangat gembira kerana setiap waktu kita akan mempelajari perkara-perkara baru hasil daripada kitab Tamamul Minnah yang menceritakan tentang amalan-amalan yang membawa para pelakunya ke syurga. Sekalipun hanya satu saja amalan daripada amalan-amalan ini dilakukan, ianya membawa para pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah di atas rezeki daripada Allah yang telah Allah Taala jadikan, rezekikan kepada kita sehingga kita mendapat peluang untuk mempelajari kitab ini. Moga-moga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada kita taufik dalam mempelajari kitab ini, dan semoga terus kita diberikan kebaikan di dalam memahami kitab ini. Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustaz Muhdi di Mesir pun telah pun mendatangkan salawat pembuka bicara sebagai mengingatkan kita supaya memulakan majlis kita dengan berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa membuang masa, marilah kita memulakan majlis kita dengan berselawat ke hadrat baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Saya rasa macam sikit pula 11 kali ya. Apa kata kalau kita baca macam kita baca An-Nafhatul Ilahiyah dulu. Kita ambil lebih kurang dalam 33 kali kita berselawat dengan selawat ini. Jadi taklah terasa sikit sangat. 11 kali tu rasa macam tak patut rasa okey ke? Harap-harap okey kot mungkin mengambil masa sikit, tapi ala kulli hal kita mengisi masa kita dengan semua dikatakan kita dapat berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan peluang kepada kita untuk terus berselawat kepada baginda Nabi dalam majlis-majlis membaca hadis baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tanpa meminta pandangan daripada semua yang mendengar, saya mengajak semua mendengar untuk berselawat sebanyak 33 kali. Allahumma amin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, direzekikan Allah dapat berselawat sebanyak 33 kali dengan selawat yang telah Allah Taala anugerahkan kepada Syekh Musa Ad-Darir, hasil daripada beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau dilanda ombak yang begitu dahsyat, iaitu satu ribut taufan yang dipanggil dengan nama Al-Iqlabiyah. Maka di saat itu beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi meminta supaya dibaca selawat ini sebanyak 1000 kali. Maka apabila beliau bangun, beliau ajak kelasi kapal, ajak orang yang berada di kapal, semua berselawat dengan selawat ini. Sewaktu mereka sampai pada bilangan 300, Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka daripada dihapuskan atau karam disebabkan taufan tersebut. Moga-moga berkat kita membaca selawat tadi, Allah Ta'ala menjaga diri kita daripada dilanda atau terjebak dengan wabak COVID. Moga-moga Allah Azza wa Jalla mengangkat penyakit ini daripada bumi Malaysia, daripada bumi Mesir, daripada bumi umat Islam dan daripada seluruh alam. Allahumma amin. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan masuk kepada amalan yang ke-12. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah menulis checklist tentang amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari di dalam kitab beliau Tamamul Minnah, untuk sama-sama kita melihat adakah kita sudah pun melakukannya ataupun tidak. Dan hari ini kita akan melihat kepada amalan yang ke-12, iaitu mengikut jenazah dihantar ke kuburan, menghantar jenazah ke kuburan. Sebelum tu kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ke hadrat para sahabat baginda, kepada para tabi'in, tabi' tabi'in,
kepada seluruh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para aulia, kepada seluruh para ulama, dan khusus juga kepada Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang telah menghasilkan karya yang sangat bermanfaat ini sehingga kita dapat membacanya, kepada baginda Nabi dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam asy-syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jal, wattiba'ul janaiz tashyi'uha ila al-qabr hadha huwa alladhi yuthabu alayhi bidukhulil jannah wa bi qirat bal wa bi qiratayn min al-ajri aydan. Fa fi sahih Muslimin an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas annahu kana jalisan 'inda ibn Umar radhiyallahu anhuma bal radhiyallahu ta'ala anhum idh tala'a Khabbabun sahibul Maqsurah faqala ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اللهم اغفر لسيدنا أبي هريرة ولأم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما، ثم يرجع إليه يخبره بما قالت. وأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قبضة من حصى المسجد يقلبها. Ini dalam buku cetakan kita yuqabbiluha, tapi yang betulnya adalah yuqallibuha. Berlaku sedikit kesilapan dari sudut cetakan ya. Yuqallibuha fi yadihi hatta yarji'. Muka surat berapa Kejap saya tengok jap. Okey, muka surat Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Muka surat yang ke-12 ya, muka surat yang ke-12. Muka surat yang ke-12 iaitu perenggan yang antara perenggan yang bawah tu, wattiba'ul janaiz muka surat yang ke-12. Maaf saya terlupa sebut tadi muka surat yang ke-berapa. Okey. Uziha mama hatta la tahdus mushkilah. Baik. Yuqallibuha fi yadihi hatta yarji'a. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada pula kucing belakang ni, kacau sungguh lah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Hurairah, fadaraba ibn Umar radhiyallahu anhuma bil hasa alladhi kana bi yadihi al-ardha thumma qala laqad farratna fi qararit katsiratin. Baik, kita tengok terjemahan kenyataan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal. Sayyidina Abu Hurairah ni pula ada kucing belakang kita ni. Okey. Saya tak bagi kucing masuk rumah, selalu kucing kat luar je. Hari ni sebab tak boleh nak larang sebab tengah kelas Wattiba'ul janaiz. Okey, amalan yang ke-12 yang membawa pelakunya ke syurga Allah azza wa jal adalah
mengikut jenazah. Maksud dia mengikut jenazah dihantar ke kubur, kita pun ikut serta, tidak membiarkan jenazah itu dihantar dalam keadaan jumlah yang sedikit. Sebaliknya kita sama-sama pakat menghantar jenazah ke kuburan. Itu yang dimasukkan dengan maksud mengikut para jenazah, mengikut jenazah-jenazah, iaitu tasyi'uha ilal qabr, menghantar jenazah-jenazah tersebut ke kuburan. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini adalah satu amalan yang diberikan pahala disebabkan amalan ini dengan apa kelebihannya akan Allah Ta'ala bagi? Dengan masuk ke syurga Allah, dan orang yang menghantar jenazah ke kuburan akan mendapat 2 qirat daripada pahala juga. Bukan sekadar masuk syurga, nanti di syurga dia akan dapat pahala sebesar 2 qirat. Nanti kita akan lihat apa maksud 2 qirat. Lalu di dalam Sahih Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, di dalam Sahih Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, seorang putera daripada sahabat Nabi. Sayyidina Amir ni seorang tabi'in, ayahanda beliau dan juga datuk beliau adalah sahabat Rasulullah, iaitu Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma merupakan ayah kepada Sayyidina Amir yang merupakan seorang tabi'in. An Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas annahu kana jalisan 'inda Ibn Umar radhiyallahu anhum. Sebab tu disebut radhiyallahu anhum kerana disebut nama Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, dan juga disebut sebelumnya nama Sayyidina Sa'd serta ayahanda beliau iaitu Sayyidina Abu Waqqas. Jadi daripada Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas bahawa sesungguhnya beliau satu ketika dahulu telah duduk di sisi Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu tiba-tiba muncul seorang lelaki yang bernama Khabbab. Disebut sini Khabbab sahibul maksurah. Saya pribadi tak faham apa maksud sahibul maksurah. Al-maksurah ni maknanya kalau kita fahami, maksurah ni macam kubur Nabi itu juga disebut sebagai Al-Maksurah Asy-Syarifah. Al-Maksurah Asy-Syarifah. Adakah beliau ini orang yang bertugas menjaga makam baginda Nabi sehingga digelar sebagai sahibul maksurah, pemilik Al-Maksurah? Saya tak pasti. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Lelaki yang bernama Khabbab ini kalau kita kaji, beliau berlaku sedikit perbezaan pandangan para ulama, adakah beliau sahabat Rasulullah atau sekadar seorang tabi'in. Jadi ada yang mengatakan beliau sahabat Nabi, ada yang kata beliau bukan sahabat Nabi, sebaliknya adalah seorang tabi'in. Jadi Khabbab ini telah muncul dalam majlis bertemu Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu kata beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah ibni Umar, wahai Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, tidakkah kamu mendengar apa yang telah disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Beliau telah mengatakan, kata Khabbab, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja ma'a janazati min baitiha wa shalla 'alaiha wattaba'aha hatta turfan kana lahu qiratani min al-ajr kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja' kana lahu min al-ajri mithlu Uhud. Jadi kata Khabbab radhiyallahu anhu, kata beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa beliau telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haula wala quwwata illa billah. Dia dah mencakar-cakar rosak lah apa? Kucing ni kacau sungguh. Dia pun nak dengar juga hadis. Okey, duduklah elok. Okey, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud barang siapa yang telah keluar bersama jenazah daripada rumah jenazah tersebut, maknanya apabila jenazah itu dikeluarkan daripada rumah, dalam keadaan orang itu telah pun melakukan salat ke atas jenazah tadi. Satu ketika dahulu bila salat jenazah sama ada dalam rumah atau jenazah dibawa keluar pergi ke masjid,
untuk dilakukan solat jenazah. Maksudnya zaman Nabi SAW, sebarang jenazah dia akan dikeluarkan daripada rumah setelah diselenggarakan, dimandikan, dikafankan, maka jenazah akan dibawa ke masjid baginda Nabi SAW. Lalu ada satu tempat khusus yang dipanggil sebagai musalla al-janazah. Musalla al-janazah, yang mana pada zaman Nabi SAW dulu, musalla al-janazah ini tidak termasuk dalam masjid. Cuma hari ini, dan sampai ke hari ini, musalla janazah dia tak termasuk dalam kawasan masjid. Musalla al-janazah ini iaitu, kalau kita tengok, kita keluar daripada Babu Jibril alaihi salam, ada satu kawasan yang hari ini dia dah jadi kawasan berpagar, yang mana di situ diletakkan alat-alat untuk tujuan membersihkan masjid. Jadi di situlah letaknya musalla al-janazah pada zaman Nabi, dan di situ jugalah putera baginda Nabi SAW iaitu Sayyiduna Ibrahim alaihi salam, yang merupakan putera baginda Nabi hasil perkongsian hidup antara baginda Nabi dengan Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Jadi di situlah Sayyiduna Ibrahim alaihi salam disolatkan oleh baginda Nabi, dan ramai para sahabat disolatkan di situ. Jadi pada zaman Nabi, jenazah akan dibawa di situ dan disolatkan di situ. Baginda Nabi alaihi wasallam tidak membawa jenazah sampai masuk ke dalam masjid. Sebab dia khawatiri takut jenazah itu bermasalah lalu mengotorkan masjid. Cuma kalau macam kita pada hari ini, mungkin pengurusan kita, apa tu, mayat apa semua tu, dan mungkinlah wallahu taala ala wa alam, adakah yang terbaik dilakukan begitu atau macam mana, saya tak pasti saya peribadi. Cuma zaman Nabi tu memang jenazah tak dibawa masuk ke dalam masjid, jenazah hanya disolatkan di luar masjid. Dan saya tak pasti secara fiqhnya mana lagi baik. Adakah yang kita lakukan pada hari ini atau bagaimana. Cuma antara ilah mengapa jenazah tak dibawa masuk ke dalam masjid, takut masjid dikuatiri akan jadi kotor disebabkan jenazah mungkin ada masalah, lalu mungkin mengeluarkan najis atau berdarah dan sebagainya. Jadi atas dasar itu dielakkan dengan cara jenazah disolatkan di luar masjid. Kalau adalah masalah sekalipun, tidaklah mengotorkan kawasan masjid. Jadi kata Nabi SAW, yang bermaksud barang siapa yang telah keluar bersama dengan jenazah dan dia telah melakukan solat ke atas jenazah tersebut, solat jenazah maknanya, kemudian dia telah mengikut jenazah tersebut sehinggalah jenazah itu dikebumikan. Maksudnya dia bawa, dia turut bersama-sama dengan orang ramai mengikut jenazah itu ke kubur. Kalau zaman Nabi itu daripada musalla al-Id itu dibawa jenazah sampai ke perkuburan Al-Baqi', pakat-pakat bawa sampai ke perkuburan Al-Baqi', lalu dikebumikan di situ. Maka apa yang disebut oleh Nabi, kata Rasulullah SAW, orang itu telah mendapat 2 qirat daripada pahala. Maknanya 2 qirat, yang mana 2 qirat ini adalah pahala. Pahala sebesar 2 qirat. Lalu kata Nabi SAW, 1 qirat besar dia adalah seperti gunung Uhud. Maknanya pahala orang itu, dia akan dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud. Gunung Uhud pun dah besar dah. Bayangkan gunung Uhud yang sebesar-besar itu. Kita boleh bayangkan sekali kita melakukan solat jenazah dan mengikut jenazah sampai ke kubur, Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang tersebut sebesar gunung Uhud sebanyak 2 kali. 2 gunung Uhud. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, barang siapa yang telah melakukan solat ke atas jenazah tersebut, kemudian dia pulang. Maksudnya dia pulang tanpa membawa jenazah itu ke kubur. Dia hanya sempat melakukan solat jenazah ke atas si mayat tadi. Maka Nabi SAW menyatakan, kana lahu minal ajri mislu Uhud. Dia akan mendapat pahala sebesar gunung Uhud. 1 gunung Uhud. Maknanya kalau siapa sembahyang sahaja, tak bawa jenazah sampai ke kubur, dia dapat pahala 1 gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud. Tapi kalau dia solat jenazah, kemudian dia bawa pula jenazah itu ke kubur, maknanya dia mendapat 2 pahala. Yang mana setiap 1 pahala sebesar gunung Uhud. Jadi inilah hadis yang telah didengar oleh Khabbab. Beliau dengar daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan Sayyidina Abu Hurairah pula menyatakan yang beliau mendengar daripada Nabi SAW. Lalu Khabbab sangat terperajat kerana amalan ini sangat mudah, tetapi pahala sangat melampau-lampau. Lalu beliau telah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar,
Dan Sayyidina Abdullah bin Umar juga tidak pernah mendengar hadis ini daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar telah mengutuskan Khabbab untuk bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar telah menyuruh Khabbab ini yang berlaku khilaf adakah dia sahabat Nabi atau tidak. Sayyidina Abdullah telah meminta Khabbab bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bertanya khusus tentang ucapan Sayyidina Abu Hurairah ini. Betul ke ini ucapan baginda Nabi atau tidak? Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Umar nak minta kepastian daripada Sayyidatuna Aisyah selaku isteri baginda Nabi. Adakah betul Nabi pernah bersabda dengan sabdaan seperti ini? Sebab ini satu sabdaan yang sangat-sangat menakjubkan. Tetapi Sayyidina Abdullah tidak pernah mendengar secara langsung sabdaan ini daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar meminta agar Sayyidina Khabbab bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah serta pulang selepas itu memberitahu pula kepada Sayyidina Abdullah bin Umar apakah ucapan Sayyidatuna Aisyah. Dalam masa yang sama Sayyidina Abdullah bin Umar mengambil beberapa ketul batu kecil. Beliau genggam batu itu dan beliau memutar-mutarkan batu itu di tangan beliau. Sambil-sambil nak menunggu Sayyidina Khabbab pulang memberitahu perkhabaran daripada Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengambil batu itu, batu kerikil mungkin, contoh batu-batu kecil, dan Sayyidina Abdullah bin Umar menggerak-gerakkan, membolak-balikkan batu itu di tangan beliau. Sebab tu dalam kitab yang kita bercetak tu, dan saya memang sangat optimis itu bukan kesilapan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah Al-Ghumari. Bukan kesilapan Sayyidina Abdullah Al-Ghumari yang menulis yuqabbiluha. Sebab yuqabbiluha, dia akan memberi makna yang lari terus daripada yuqallibuha. Kalau kita kata yuqallibuha, maknanya Sayyidina Abdullah bin Umar menggerak-gerakkan batu itu, membolak-balikkan batu itu di tangan. Tapi kalau kita baca dengan yuqabbiluha, maknanya Sayyidina Abdullah bin Umar mengambil batu itu dan mencium-cium batu itu. Mencium batu-batu itu. Lari terus makna. Jadi, bila kita rujuk daripada apa yang disebut oleh Sayyidina, kalau kita tengok hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh kalau kita oleh Imam Muslim Imam Muslim Al-Hajjaj. Sewaktu saya merujuk Sahih Muslim, yang ditulis adalah yuqallibuha. Jadi maknanya secara optimisnya ini bukan kesilapan Syekh Abdullah Al-Ghumari, tapi disebabkan kesilapan cetakan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar telah menggerak-gerakkan jari itu di tangan sambil-sambil menunggu kedatangan Sayyidina Khabbab yang akan pulang memberitahu kepada beliau apa yang beliau telah dengar daripada Sayyidatuna Aisyah. Lalu akhirnya Sayyidina Khabbab pulang dan bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu kata beliau, Sayyidatuna Aisyah telah berkata, "Sadaqa Abu Hurairah." Abu Hurairah telah berkata benar. Maksudnya Sayyidatuna Aisyah sendiri pernah mendengar hadis ini daripada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar, batu ada di tangan tu, beliau telah melemparkan batu itu ke tanah. Batu itu beliau telah melemparkan ke tanah dan beliau berkata, laqad farratna fi qararita katsiratin. Sesungguhnya kita benar-benar telah mencuaikan bersikap cuai sehingga kita tidak mendapat banyak qirat yang banyak. Kita sangat cuai, kita telah mencuaikan, kita telah merugikan diri kita kerana melepaskan peluang menerima pahala sebesar qirat yang banyak. Sebab sekali sembahyang pun dah dapat pahala sebesar gunung Uhud. Itu sekali sembahyang. Kalau 2 kali sembahyang, 2 pahala. Kalau 3 gunung Uhud. Kalau 4 pahala sebesar gunung Uhud. Itu kalau solat saja. Kalau solat sekali dengan buat jenazah ke kubur, main dah dapat 2. Itu kalau sekali. Kalau kali kedua solat jenazah bawa pula kubur, dah dapat 4 pahala sebesar gunung Uhud. Itu sepanjang hidup berapa banyak peluang kita untuk melakukan solat jenazah serta menghantar jenazah ke kuburan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar memegang batu itu dalam keadaan beliau sangat risau. Dalam kita boleh bayangkan beliau sangat risau. Betul ke itu ucapan Nabi atau tidak? Kalau betul, beliau telah melepaskan peluang yang sangat banyak di dalam memperolehi pahala-pahala sebesar gunung Uhud. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari yang seterusnya, wa fi sahih Muslimin
أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah melakukan salat ke atas jenazah, dia akan mendapat satu qirat. Sekiranya dia telah menyaksikan pula pengebumian jenazah tersebut, dia akan mendapat 2 qirat. Satu qirat adalah sebesar satu gunung Uhud. Satu qirat sebesar gunung Uhud. Jadi hadis ini menguatkan lagi lah apa yang telah diriwayatkan sebelumnya, yang mana menunjukkan orang yang melakukan salat jenazah, kemudian dia melakukan juga penghantaran jenazah ke kubur, dia mendapat pahala sebesar gunung Uhud, bukan satu gunung Uhud, sebaliknya 2 gunung Uhud. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kelebihan kita melakukan salat jenazah dan menghantar jenazah ke kuburan. Dan dalam masa yang sama, hadis sebelum ini telah menjelaskan kepada kita, orang yang menghantar jenazah ke kuburan, orang itu telah pun melakukan satu amalan yang sama seperti menghantar, seperti menziarahi orang sakit. Dan menurut Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila baginda Nabi telah menyatakan secara bersama kelebihan orang yang menghantar jenazah, disamakan dengan dalam satu hadis disebutkan juga tentang kelebihan orang yang menziarahi orang sakit, dan dalam hadis-hadis yang lain disebut bahawa menziarahi orang sakit pahalanya adalah orang yang menziarahi orang sakit akan menerima syurga Allah Azza wa Jal. Maka Syekh Abdullah Al-Ghumari berpendapat orang yang melakukan semua perbuatan yang disertakan dalam satu hadis dengan menziarahi orang sakit, iaitu amalan menyampaikan salam, amalan menghantar jenazah, amalan menjawab panggilan seseorang ke majlis perkahwinan, dan amalan mendoakan orang yang bersin, maka 4 amalan ini sama seperti menziarahi orang sakit dari sudut pahala dan sudut hukum. Maka dalam hadis yang lain pernah disebut orang yang menziarahi orang sakit, orang itu akan masuk syurga. Maka Syekh Abdullah Al-Ghumari berpandangan 4 amalan yang berbaki juga membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kelebihan orang yang menghantar jenazah ke kubur, selain daripada dia mendapat pahala, iaitu dia telah direzekikan untuk ke syurga Allah satu hari nanti. Di syurga nanti pun dia akan melihat bahawa sikap dia yang menghantar jenazah ke kubur membawa kepada pahala satu qirat. Kalau sebelum menghantar dia sudah melakukan salat jenazah pula ke atas si mati, maka orang itu mendapat pahala sebanyak 2 qirat. Baik, Ustaz Muhdi ada satu soalan yang beliau nyatakan di bahagian komen. Adakah solat jenazah dikhususkan untuk lelaki sahaja? Kalau kita lihat dalam masyarakat kita, orang perempuan jarang mengambil peluang untuk solat jenazah. Solat jenazah lelaki boleh, orang perempuan pun boleh. Orang lelaki pun boleh solat jenazah, orang perempuan pun boleh solat jenazah. Tak ada masalah. Jadi peluang ini tak sepatutnya dilepaskan oleh orang perempuan. Kalau orang perempuan itu juga turut hadir dalam jenazah, solat jenazah, maka mengapa dia tidak sembahyang jenazah? Hendaklah dia juga mengambil peluang untuk mendirikan solat jenazah, kerana orang perempuan tidak dihalang untuk melakukan solat jenazah. Okey, terima kasih Ustaz Mudi. Beliau tahu jawapan tu, tapi beliau nak bagi tahu kepada kita bahawa jangan dilepaskan peluang, walaupun kamu seorang wanita, jangan dilepaskan peluang, kerana melakukan solat jenazah adalah satu ibadah yang sangat senang. Sangat senang, tetapi pahalanya selain daripada orang yang melakukan solat jenazah dijanjikan ke syurga Allah, orang yang melakukan solat jenazah juga bakal melihat pahala sebesar gunung Uhud di akhirat kelak. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jalla menyatakan beberapa perkara sebagai teguran, teguran kepada orang ramai pada zaman beliau, dan kita tengok benda yang sama juga berlaku dalam masyarakat kita. Qala rahimahullah azza wa jalla wa aghlabul musyayyi'in al-yawm
yasiluna ma'al janazati ilal masjidi wa la yusalluna 'alaiha bal yantazirunaha 'ala babil masjid hatta yusalla 'alaiha fayukarriruna at-ta'ziyata li ahli al-mayyit thumma yarji'un falam yahsulu 'ala qiratin fadlan an akthara minhu. Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jalla menyatakan ramai orang yang turut serta menghantar jenazah pada hari ini, iaitu pada zaman beliau, mereka menghantar jenazah daripada rumah jenazah ke masjid. Mereka turut serta membawa jenazah daripada rumah jenazah ke masjid. Kemudian mereka tak pula melakukan sembahyang jenazah, sebaliknya mereka tunggu di pintu masjid. Akhirnya bila habis orang sembahyang jenazah, mereka pun bila jumpa dengan ahli keluarga si mati mengucapkan takziah. Selepas itu mereka pun pulang ke rumah. Sembahyang jenazah pun tidak, hantar jenazah ke kubur pun tidak. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, mereka ini satu qirat pun tak dapat. Sebab Nabi menyatakan qirat yang pahala sebesar gunung Uhud ini merujuk kepada orang yang melakukan solat jenazah. Sedangkan orang ini sudah ada peluang, dah sampai ke masjid, tiba-tiba tidak perlu melakukan solat jenazah. Kemudian tak hantar pula jenazah ke kubur. Maknanya ini satu kerugian yang sangat nyata. Sudah ada peluang tapi melepaskan peluang. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, mereka ini langsung tidak menerima satu qirat. Apatah lagi nak dapat pahala lebih daripada satu qirat. Wa haula'i lam yudrikul hikmata allati qasadaha asy-syari'u hina hadda 'ala ittiba'il janazah. وهي انتفاع الميت بالصلاة عليه المشتملة على الدعاء والاستغفار له وكلما كثر المصلون عليه كثر انتفاعه بصلاتهم ففي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له illa syufi'u fih. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sebelum tu Syekh Abdullah kata, mereka yang menghantar jenazah daripada rumah sampai ke masjid, lepas tu tak sembahyang jenazah. Di tempat kita lagi dahsyat. Kalau dalam kes Syekh Abdullah Al-Ghumari ni, orang itu hantar sampai pintu, kemudian tunggu di luar masjid. Saya tengok orang kita lagi dahsyat. Dia hantar jenazah sampai masuk dalam masjid dah. Dia pun duduk dalam masjid. Kemudian orang sembahyang jenazah, dia menyembang. Lebih dahsyat lagi, di rumah lagi mereka duduk di tepi jenazah tetapi menyembang pula hal-hal keduniaan. Menyembang pula dengan kita yang duduk tepi jenazah. Kita nak berselawat, kita nak beristighfar untuk si mati, tiba-tiba dia menyembang, apa khabar, apa cerita, hohe, sedangkan jenazah masih terbaring. Itu lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Syekh Abdullah kata, mereka ini langsung tidak mengetahui hikmah yang diinginkan oleh syariat, oleh Allah Azza wa Jal, sewaktu Allah menerusi lisan baginda Nabi SAW menggalakkan kita untuk menghantar jenazah. Menghantar jenazah. Iaitu apa dia? Intifa'ul mayyiti bis salati alaih. Tujuan solat jenazah ni adalah supaya mayat itu mengambil manfaat disebabkan orang ramai melakukan solat ke atasnya. Maknanya Allah Azza wa Jal inginkan mayat itu mendapat manfaat daripada orang ramai. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai selepas orang itu meninggal dunia pun dia akan dapat manfaat daripada orang Muslim yang lain. Adapun hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi, Iza mata ibnu Adam. Saya baca hadisnya berdasarkan riwayat. Kita tengok riwayat terus sebab biasa kita baca tu riwayat yang masyhur itu, tapi ada sedikit perbezaan riwayat antara riwayat dengan riwayat lain. Saya bacakan riwayat yang sebentar, saya buka hadisnya. Okay, kita tengok riwayat Imam Muslim contohnya. Kata Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma fili Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Bahawa Nabi SAW telah bersabda, La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu iza mata ahadukum in qata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Kata Nabi SAW, apabila
Nabi kata peringkat awalnya, Nabi kata janganlah setiap seorang di kalangan kamu mengharapkan kematian. Dan jangan dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala memberikan dia kematian sebelum tiba waktunya. Sebab memang mau tak mau kita minta ke, kita tak minta ke, satu hari nanti kita akan qalu. Orang Perak kata qalu. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jadi mengapa perlu kita kelang kabut nak minta daripada Allah Ta'ala, matikan saya segera, matikan saya segera. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila telah mati seseorang di kalangan kamu, terputuslah amalannya. Iza mata ahadukum in qata'a amaluhu. Apabila mati salah seorang di kalangan kamu semua, maka terputuslah amalannya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Lalu Nabi sebut mengapa kita tak perlu minta mati awal. Sebab Nabi kata sesungguhnya tidak akan bertambah umur seorang Muslim, seorang mukmin, melainkan kebaikan akan bertambah untuknya. Maksudnya orang mukmin ni dia sentiasa akan taat kepada Allah insya-Allah. Jadi bila makin tambah umur dia, makin bertambahlah kebaikan yang bakal dia lakukan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey, hadis yang biasa kita dengar iaitu hadis riwayat Imam Al-Tirmizi cuma dengan riwayat yang berbunyi iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Jadi dalam hadis ni kita biasa dengar, cuma biasa kita dengar iza mata ibnu Adam. Cuma riwayat Imam At-Tirmizi yang saya bacakan tadi berbunyi iza matal insanun qata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal saja mana-mana manusia, maka terputuslah amalannya melainkan 3. Yang pertama, sedekah yang berterusan, iaitu wakaf. Kita mewakafkan harta kita ataupun kita bersedekah dengan satu sedekah dan sedekah itu berterusan. Kita sedekah buat sekolah contoh, kita sedekah untuk bangunan ruat jawi. Ya Rab, moga-moga amin ya Rab. Kita sedekah bagi duit supaya pelajar-pelajar kita di Mesir dapat ada bangunan untuk mereka belajar contoh. Lalu bangunan itu terus akan ada. Selagi bangunan itu ada, selagi itulah orang yang bersedekah itu dapat pahala. Jadi dia dah mati dah, tapi pahala dia berterusan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Moga-moga kita semua akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Lalu selepas kita pulang, kita akan mendapat manfaat yang berterusan. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang sentiasa mendoakan si mati. Jadi kalau kita berjaya mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka sewaktu kita pulang nanti, anak itu akan terus mendoakan kita. Dan kita pun akan terus, kita sendiri pun jangan harap anak kita doakan kita. Kalau kita tak doakan untuk ayah dan ibu kita, maka setiap hari kita berdoa, minta Allah ampunkan ayah dan ibu, maka moga-moga satu hari nanti, kita pun setelah pulang ke alam yang kekal abadi, anak-anak kita pula mendoakan untuk kita. Jadi dalam hadis ini, disebut terputus amalan. Jadi kalau banyak orang kata, maknanya si mati ni dia tak dapat manfaat dah lepas dia mati. Habis dah amalan dia, melainkan 3 ni saja. Lalu kata guru kita semua, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Nabi SAW sebut, in qata'a amaluhu. Terputuslah amalan dia. Amalan si mati itu. Jadi maknanya amalan si mati dah terputus dah. Dia dah tak boleh nak solat dah. Dia tak boleh nak puasa dah. Melainkan Nabi bawa contoh 3 amalan dia yang walaupun dia dah mati, amalan dia berterusan. Amalan dia yang pertama, dia bersedekah. Sedekah tu berterusan, akhirnya dapat pahala. Sebab itu amalan dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia ajar orang ilmu yang manfaat, orang amalkan, selagi orang amal, dia dapat pahala. Sebab itu adalah amalan dia. Kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh tak akan jadi anak yang soleh kalau tidak dengan usaha si ayah dan juga si ibu itu mendidik si anak tadi. Maksudnya anak yang soleh itu sebenarnya adalah amalan si mati. Dengan sebab itulah 3 amalan ini berterusan. Adapun yang amalan orang lain, bila orang berdoa untuk si mati ataupun menghadiahkan Al-Fatihah kepada si mati contohnya, maka para ulama mengatakan sebenarnya dia akan mendapat manfaat. Si mati itu akan mendapat manfaat tersebut. Pun begitu memang berlakulah perbezaan pandangan ulama dalam isu adakah kalau kita mendoakan berdoa untuk kita membaca Al-Fatihah contoh dan kita hadiahkan pahalanya kepada si mati sampai atau tidak. Memang ada 2 pendapat. Hatta Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri kalau ikut pendapat beliau tidak sampai. Itu yang saya dengar daripada Fadilatul Syekh Said bin Shaltut.
Tidak sampai. Namun ramai juga para ulama yang mengatakan pahalanya sampai berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi yang lain. Jadi kalau kita lihat balik kepada perbahasan kita sekarang ini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hikmah mengapa Islam minta, mengapa Allah Ta'ala minta kita solat jenazah adalah supaya si mati mendapat manfaat daripada sembahyang jenazah tersebut. Sebab bila sembahyang jenazah, apa yang akan berlaku? Akan ada salawat kepada Nabi. Maknanya salawat kepada Nabi membawa kepada syafaat. Kemudian apa lagi? Dalam sembahyang jenazah kita akan berdoa untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka Allah mahukan orang mendoakan si mati supaya Allah mengampunkan dosa si mati. Maka itulah tujuan mengapa solat jenazah disyariatkan, iaitu supaya si mati mengambil manfaat daripada orang yang masih hidup. Bahkan dengan sebab adanya kematian, yang masih hidup juga dapat manfaat, iaitu orang yang masih hidup dapat manfaat, iaitu di sembahyang jenazah dia akan dapat pahala 1 qirat. Maknanya si hidup memerlukan si mati juga memerlukan si hidup. Maknanya setiap mukmin itu dia adalah barakah. Orang mukmin ni dia berkat, dia berkat untuk orang lain, sama ada dia masih hidup atau selepas dia pulang kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, semakin ramai orang yang melakukan solat jenazah kepada si mati, maka semakin banyaklah si mati akan dapat manfaat disebabkan sembahyang jenazah orang ramai tersebut. Bahkan dalam hadis Imam Muslim, Al-Imam Muslim dah meriwayatkan hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lah illa syufi'u fihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada mana-mana mayat sekalipun. Kalau siapa belajar usul fiqh, dia akan kata di sini akan ada unsur umum sebab ada nakirah, sebelumnya ada penafian. Jadi dia akan memberikan makna umum. Dalam ilmu usul fiqh kita akan jumpa ini contoh bagi perbahasan umum. Jadi maksud dia tidak ada pada mana-mana mayat sekalipun, mana-mana mayat orang Islam sekalipun, tidak akan ada mana-mana mayat sekalipun yang ada satu umat di kalangan orang Islam melakukan solat ke atas mereka sehingga bilangan yang melakukan solat itu sampai kepada 100 orang. Maksudnya satu kumpulan yang besar, 100 orang melakukan solat ke atas si mati tadi, kulluhum yashfa'una lah, semua yang melakukan solat tadi memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan pengampunan. Semuanya memohon, meminta syafaat daripada Allah untuk si mati tadi. Kata Nabi, melainkan mereka semua diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada si mati. Maknanya Allah Azza wa Jal akan mengkabulkan doa-doa mereka tadi. Yang dalam salat tadi mereka kata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan si mati tadi, rahmatilah dia, jadikan kuburnya taman syurga, jangan jadikan kuburnya lubang api neraka. Maknanya kalau sampai 100 orang melakukan solat jenazah ke atas si mati, semuanya berdoa memohon kepada Allah, maka mereka akan diberikan oleh Allah hak untuk mendapatkan apa yang mereka mohonkan untuk si mati tadi. Maknanya ini satu manfaat yang besar untuk si mati. Sebab apabila si mati itu telah meninggal dunia, yang sangat-sangat dia takut adalah api neraka, yang sangat-sangat dia harapkan adalah rahmat Allah Azza wa Jal. Sehingga kata guru kami Fadilatul Syekh Husain bin Rushdi Al-Hasani, Nabi SAW melarang sewaktu kita menghantar jenazah, Nabi larang kita menghidupkan api. Menghidupkan api. Sebab mayat sangat sensitif dengan api. Sebab api menyebabkan mayat teringat dengan api neraka. Sebab itu, kalau hantar jenazah, jangan dibawa api. Jangan dibawa dengan api. Sebab tu hatta kata Syekh Husain bin Rushdi Al-Hasani lagi, hatta kalau contoh mayat itu dia dikebumikan, kita jangan merokok. Jangan merokok di kubur. Jangan merokok di kubur. Sebab ada unsur api, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Husain bin Rushdi, maka mayat sangat takut dengan api. Sebab dia ketika itu baru saja keluar daripada alam dunia menuju ke alam akhirat. Dia sangat sensitif dengan api. Jadi, oleh kerana itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam isu menghantar jenazah ke kubur ini, pahalanya sangat besar. Dan doa orang yang
memohon kepada si mati itu insya-Allah akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan balik kepada isu api tadi, macam tadi kita dah tengok mayat sangat memerlukan doa si mati dan mayat sangat takut kepada api neraka. Jadi dalam doa kita mohon agar Allah Ta'ala menjadikan kuburnya kubur di pertama syurga, bukan daripada api neraka. Dan kita tak buat benda-benda yang menyakitkan hati mayat, iaitu bawa api, isap rokok. Hatta kata Syekh Yusri bin Rusdi, sebab itu seeloknya kubur ini bukan menggunakan batu bata yang batu-bata, contoh kadang-kadang kita susun kubur kan, kita guna petak kubur tu, biasanya kita guna batu bata. Seeloknya guna batu yang bukan dibentuk menggunakan api, ya, sebab batu bata kita tu biasanya batu yang telah dipanaskan dengan api terlebih dahulu sehingga membentuk batu bata. Jadi seeloknya tak payah ambil batu-batu sungai contoh kita susun gitu, kerana batu bata itu dia ada unsur api dan ia menakutkan si mati, ya. Jadi rugi orang yang sembahyang jenazah dah hantar mayat ke masjid tapi tidak pula melakukan solat jenazah ke atas si mati. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam menutup kenyataan beliau, wa ala hadza fa salatu thalathatin 'ala al-mayyit anfa' lahu min alfin yushayyi'unahu wa la yusalluna 'alayhi bal qad yahsulu min al-mushayyi'in ma yu'zi al-mayyit ka haudihim fi ghibatin aw syai'in min ad-dunya yashghaluhum 'anil 'ibrati bil maut wa halil mayyit. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maka atas dasar itu kalau ada 3 orang pun, contoh ada 3 orang. Ini contoh, ya, ada 3 orang mendirikan solat jenazah kepada mayat. Ini lagi bermanfaat untuk si mati daripada ada 1000 orang bawa mayat daripada rumah. Oh, perarakan, sungguh-sungguh kononnya sedih. Daripada rumah sampai 1000 orang, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, bawa hantar jenazah ke masjid. Sampai masjid mereka tak sembahyang jenazah ke masjid. Mereka tak melakukan solat jenazah ke atas si mati. Mereka hanya tunggu di pintu masjid. Dalam masa yang sama yang melakukan sembahyang jenazah hanya 3 orang. 3 orang ni lebih memberikan manfaat kepada si mati daripada 1000 orang yang menghantar mayat ke masjid dalam keadaan mereka tidak pula melakukan solat jenazah ke masjid. Bahkan solat jenazah ke atas si mati. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kadang-kadang boleh berlaku juga orang yang menghantar mayat tu sambil-sambil hantar mayat dia menyakitkan hati si mati. Contoh, mereka mula masuk membincangkan, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Siap-siap si mati diumpat. Mati dah budak ni, contoh kan. Atau tiba-tiba mereka menyembang bab dunia sambil menghantar jenazah daripada rumah ke masjid, sambil menghantar mayat sambil menyembang. Apa cerita kita punya bisnes? Apa cerita? Sedangkan sepatutnya ketika itu kematian sudah pun muncul, setiap seorang kena mengambil ibrah di atas kematian, kerana kematian adalah satu tazkirah, satu peringatan daripada Allah untuk yang masih hidup. Sebab tu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila bincang hal dunia ni, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini akan menyebabkan kita ingat ke dunia, sedangkan yang sepatutnya kita mengambil ibrah dengan kematian dan kita melihat keadaan si mayat tadi. Kerana satu hari nanti kita juga akan terbaring seperti si mati tadi, ya. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tambahan daripada saya pula, kalau contoh tiba-tiba kita ziarah orang mati, ziarah orang meninggal dunia, janganlah kita ziarah orang meninggal tu sambil tu kita menyembang bab dunia. Ahli keluarga sedih, dalam masa yang sama si mayat juga sedih. Sepatutnya kita mendoakan si mati ini menyembang bab dunia. Bergelak ketawa pula kadang-kadang, saya sendiri pernah melihatnya, bergelak ketawa pula sampai ayah saya kata pada saya lepas-lepas ni, berasa dia pun nak menyembang, nak bergelak ketawa tepi mayat, seorang laung suara, kita buat tahlil, selesai masalah. Kena ada satu tekong buat tahlil, maka boleh menyebabkan yang lain pun akan ikut, jadi selamat daripada menyembang hal dunia, ya. Allahumma amin. Alhamdulillah, selesailah kita membicarakan tentang amalan yang ke-12 yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Dan sebelum tutup, saya nak tengok sini ada beberapa soalan, ya. Satu soalan, ya, Ustaz, kalau sembahyang jenazah kita tersilap niat, seperti lelaki niat perempuan atau perempuan niat lelaki, apa perlu kita buat? Okey. Mudahnya begini, ya. Mudahnya begini. Bila kita nak sembahyang jenazah, kita tak payah niat jenazah tu lelaki ke perempuan. Kita niat saja aku sembahyang jenazah ke atas si mati ini. Masa kita angkat takbir tu, Allahu Akbar, kita niat usalli ala hadhil mayyit. Usalli ala hadzal mayyit.
Sembahyang, kita niat, ya Allah, aku melakukan solat ke atas si mati ini. Kerana tidak disyaratkan kita kena berniat dia lelaki atau perempuan. Itu lagi senang. Sebab kadang-kadang bila kita sembahyang jenazah, mungkin kita tak tahu si mati itu lelaki ke perempuan. Atau mungkin kita boleh tersilap. Maka mudahnya kita tak payah niat dia lelaki ke perempuan, kita akan niat terus. Sahaja aku sembahyang jenazah yang ada depan aku ni. Selesai masalah. Kemudian orang perempuan hantar jenazah ke kubur. Macam mana? Sebenarnya tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Bahkan ada para ulama yang mengharamkan wanita pergi ke kubur. Ada para ulama yang mengharamkan wanita ke kubur. Ada yang memakruhkan. Sebab Allah Ta'ala maha tahu orang perempuan kesedihan dia lebih daripada kesedihan orang lelaki. Sebab orang perempuan memiliki emosi yang lebih berbanding dengan emosi orang lelaki. Orang lelaki emosinya tidak selebih emosi orang perempuan. Emosi orang perempuan itu Allah Ta'ala bekalkan kerana wanitanya adalah ibu. Manakala orang lelaki pula adalah ketua keluarga. Kalau ketua keluarga pun emosi lebih, tak jadi cerita lah. Asyik melalak je si suami. Jadi orang perempuan pula emosinya lebih kerana dia perlukan perasaan sayang lebih untuk anak-anaknya berbanding kalau orang lelaki sayang kepada si anak. Betul, saya sering buat contoh. Sebab tu orang perempuan ni oleh kerana emosinya lebih, sabarnya juga lebih. Maafkan saya, sabarnya kurang. Orang lelaki sabar lebih. Saya sendiri ada pengalaman masa anak-anak kecil-kecil dulu, kalau tengah malam mereka menangis, biasanya saya bersabar. Isteri saya tak bersabar. Saya akan bangun, dudukkan anak. Saya sabar. Saya kata tak apalah, budak-budak nangis. Biasalah. Saya terus tidur sampai ke pagi. Itu menunjukkan kekuatan yang ada pada orang lelaki dan betapa tidak bersabarnya orang perempuan. Tapi itu sangat penting. Bayangkan kalau orang perempuan juga punya kesabaran yang tinggi macam orang lelaki, melalaklah budak tu sampai ke pagi. Jadi orang perempuan disebabkan jiwanya yang halus begitu, Allah tahu itulah sikap orang perempuan, maka Allah tidak mahu wanita melakukan perbuatan yang tak sepatutnya. Maka disebab itulah wanita tidak dituntut untuk menghantar jenazah ke kubur. Habis wanita rugi ke? Tak, wanita tidak rugi. Sebab wanita dia boleh berniat, ya Allah, aku teringin nak hantar ke kubur. Tapi jika kau tidak mengizinkan, maka aku taat kepadamu, ya Allah. Dia dapat pahala sebab tak hantar jenazah ke kubur. Dan mana tahu Allah Ta'ala akan memberikan pahala macam pahala orang yang hantar ke kubur juga. Sebab dia tidak menghantar kerana ada keuzuran, iaitu tidak diizinkan oleh syariat. Cuma tidaklah sampai ke tahap haram. Cuma seeloknya dielakkan. Dielakkan. Apatah lagi kalau yang menghantar itu isteri si mati. Itu memang tak boleh lah. Sebab isteri si mati, bila mati saja si mati, dia sudah tertakluk dengan iddah. Dia tidak boleh keluar daripada rumah sehingga habis iddahnya. Okey. Jazakumullahu khairan. Ibu mertua saya pun ada sekali. Terima kasih mak daripada Karim tengok awak ceramah di rumah ni. Semoga diberkati Allah SWT. Itu saja pada saya. Semoga Allah Ta'ala merezekikan kita untuk dapat mengamalkan amalan ini. Dan sebelum tutup, kalau kita ada peluang menunaikan haji atau umrah, itu adalah satu peluang keemasan yang sangat-sangat jarang berlaku di tempat kita, iaitu dapat melakukan solat jenazah saban waktu. Setiap kali solat jemaah, sembahyang zuhur ke subuh ke, biasanya akan ada jenazah yang akan disolatkan. Bayangkan pahalanya sebesar gunung Uhud, tambah lagi dengan kelebihan mendirikan salat di Baitullahil Haram dan di masjid baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Maka pahala orang yang melakukan salat jenazah di Masjidil Haram, di masjid baginda Nabi, sangat-sangat besar, lebih banyak daripada satu gunung Uhud. Jadi ini satu peluang keemasan. Jangan kita tadi dah semayang dah. Jangan. Setiap kali ada peluang solat jenazah. Sebab kita juga memerlukan keredaan daripada Allah. Selain daripada si mati memerlukan kita, kita pun perlukan si mati. Kalau si mati itu tak mati, kita tak boleh buat sembahyang jenazah. Jadi kita pun memerlukan dia. Maksudnya dia tu berkat bagi kita. Dia meninggal dunia menjadi berkat kepada kita kerana kita dapat peluang untuk beribadah. Dia juga mendapat faedah daripada kita dengan sebab doa kita kepada si mati. Jadi kalau kita menunaikan haji atau umrah, jangan lepaskan peluang untuk melakukan solat jenazah. Kalau 7 hari di Makkah, 7 hari di Madinah, katakan ada 14 hari, maka ke 14 hari itulah kita bila ada peluang melakukan solat jenazah, jangan dilepaskan walau satu solat jenazah sekalipun. Kerana peluang seperti ini jarang-jarang berlaku di tempat kita. Kalau di masjid tempat kita pula, tiap-tiap waktu ada orang meninggal, kita pun takut nak duduk kampung tu. Tiap-tiap waktu, tadi Imam Zuhur meninggal, lepas tu asar Bilal pula meninggal, seorang-seorang meninggal. Kita pun takut nak sembahyang di masjid tu lagi. Tapi di Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Haram,
ramai orang meninggal dan kita dapat melakukan solat jenazah secara berterusan. Ini peluang yang sangat besar untuk kita lakukan. Moga-moga Allah merezekikan kita peluang melakukan solat jenazah ke atas mana-mana orang Islam, dan dalam masa yang sama moga-moga Allah mematikan kita dengan kematian yang baik, dan moga satu hari nanti sewaktu kita pulang kepada Allah yang mensolatkan jenazah kita juga ramai dan mereka doa diterima oleh Allah, lalu kita selamat daripada murka Allah dengan berkat doa orang yang melakukan solat jenazah kepada kita. Allahumma amin. Matikan kami semua ya Allah dalam iman dan Islam. Terima kasih semua. Marilah sama kita menangguhkan majlis dengan berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Ustaz Ammar yang baru memberikan love. Begitu juga kepada Ustaz Mudi yang telah menulis amalan yang ke-12, solat jenazah dan mengikut jenazah ke kuburan. Atau lebih tepatnya Ustaz Mudi tulis menghantar jenazah ke kuburan. Sebab solat jenazah itu adalah tambahan daripada Syekh Abdullah Al-Mari dari sudut pahala. Namun fokus kepada mendapatkan pahala dengan maksud akan melayakkan orang itu ke syurga adalah dalam hadisnya adalah menghantar jenazah ke kuburan. Jadi kita boleh tulis kalau cadangan sayanya menghantar jenazah ke kuburan semata-mata tanpa ditulis solat jenazah, kerana semua amalan yang kita nak bincangkan ni fokusnya amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Walaupun tak dinafikan solat jenazah juga sepatutnya dilakukan. Allah barik fiik, Allah barik fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.